Lepas tu kan masa dia orang nak tidur tu, sekali ada macam orang tengah main twist lampu tau. Dia on, dia off. Dia on, dia off. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang satu kejadian seram yang menimpa beberapa pelajar di sebuah universiti yang terletak di selatan tanah air. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Dalam kejadian ni ada satu watak utama iaitu Bob, bukan nama sebenar, yang mana dia menceritakan dia ni merupakan seorang pelajar dekat sebuah universiti yang terletak di negeri Johor. Cumanya dekat sini dia tak ada bagi tahulah universiti mana. Kata dia ada satu hari tu, bukan satu hari, ada satu minggu tu, kawan dia ni ajaklah dia dan juga beberapa kawan dia orang yang lain, ada lelaki dan juga ada perempuan, untuk pergi makan barbecue dekat rumah dia yang terletak dekat Tanjung Piai. Lepas tu, Bob ni kata sebenarnya dia dah tahu taktik kawan dia tu. Tujuan sebenar dia ajak kawan-kawan dia semua ni untuk pergi barbecue dekat rumah dia yang terletak dekat Tanjung Piai tu sebabnya dia malas nak drive masa balik weekend tu. Jadi dia pun ajak lah kan kawan-kawan semua ni untuk pergi barbecue dekat rumah dia. Alang-alang tu kawan-kawan dia semua ni at the same time hantar dia lah balik ke rumah. Jadi kiranya bijak jugalah kawan dia ni kan, malas nak drive. So dia pun ajaklah kawan-kawan semua ni ramai-ramai dalam 20 orang macam tu untuk pergi barbecue dekat rumah dia. Jadi keesokannya dalam 5 biji kereta macam tu bertolak daripada universiti diorang tu ke rumah kawan dia yang terletak dekat Tanjung Piai tu. Dan lebih kurang lepas waktu asar macam tu, barulah mereka semua ni pun sampailah dekat rumah kawan dia tu yang terletak dekat Tanjung Piai tu. Lepas tu mereka pun pergilah beli arang, beli ayam dan juga beli beberapa lagi benda yang diorang nak gunakan untuk barbecue pada malam tu lah. Dan mereka pun mulalah barbecue kan. Tetapi ada lagi seorang kawan dia ni yang budak palapis. Dia habis dah lewat dah. Lepas tu dalam pukul 8 malam tu barulah dia bertolak daripada universiti tu. Jarak dia dalam 60 km macam tu dengan Tanjung Piai. Bertolak naik motosikal dengan gigihnya, pukul 8 baru bertolak. Jadi geng-geng yang dah siap pun barbecue dekat rumah kawan tu macam agak bengang jugalah dengan kawan dia tu sebab nak kena tunggu dia pula kan, sebab diorang ni plan untuk bertolak sekali lah balik pada waktu malam tu. Tapi sebab kawan tu dah on the way, so diorang pun tunggu je lah kan. Jadi disebabkan pada masa tu dah pun lewat malam sangat, so emak kepada kawan dia ni pun cakap lah, daripada korang terus balik ke universiti korang tu, apa kata kalau tidur je dekat rumah makcik ni malam ni, esok pagi bertolak lah balik semula ke sana kan. Lepas tu Bob ni cakap dalam geng dia orang tu 20 orang lebih kurang. Lepas tu 5 orang perempuan dan balance tu lelaki lah. Dan lagi satu 5 kereta kan. Lepas tu ada satu motosikal yang baru saja sampai tadi, budak palapis tu. Jadi makcik tu cakap lah, yang naik kereta ni mungkin okey lagi, tapi yang naik motor tu macam bahayalah juga kan, sebab nak bertolak balik malam tu. Jadinya Bob ni kata melihat kepada geng-geng diorang ni yang berbadan agak besar juga. Walaupun rumah makcik tu besar, tapi bila tengok kawan-kawan ni semua badan pun macam saiz besar-besar. Lepas tu ada pula budak perempuan semua kan, rasa macam tak selesa lah pula untuk diorang tidur dekat situ pada malam tu. Jadi Bob ni pun bagi tahulah dekat makcik tu. Dia kata tak apalah makcik, insya-Allah kita orang selamatlah sampai ke universiti kita orang tu. Tak apalah, kita orang akan bawa slow-slow je kan. Lepas tu makcik tu pun cakap lah, korang ni tak apalah sebab naik kereta. Yang kawan korang yang baru sampai naik motor tu macam mana? Lepas tu Bob ni dalam dia duduk tersenyum, dia tengok kat kawan dia kan. Lepas tu dia cakap lah dekat makcik ni, tak apa makcik, dia tu bawa motor macam pelesik, kalau ada hantu pun memang dia tak perasan. Lepas tu makcik tu pun macam pasrah je lah kan, redor je lah budak-budak ni Lepas tu diorang pun cakap tak apalah makcik, kita orang nak bertolak lah lepas ni kan. And then makcik tu cakap lah dekat diorang, bagi pesan lah, okey korang sebenarnya dekat ada satu kawasan dekat area Tanjung Piai ni, bila korang lalu dekat situ hati-hati sikit sebab dekat kawasan tu agak keras sebenarnya. Lepas tu diorang pun tanyalah makcik tu, kenapa?
makcik tu cakap lah, biasanya kalau orang lalu dekat kawasan tu, dekat jalan tu kan, akan ada benda yang suka menumpang. Jadi kalau macam kereta berat ke, ataupun bila korang berselisih dengan kereta daripada arah bertentangan, lepas tu kereta tu bagi high beam ke apa, korang abaikan je lah, relax je. Sebab berkemungkinan orang daripada arah depan tu nampak ada benda yang bertenggek dekat atas kereta mana-mana antara diorang ni lah. Sebab kata dia memang benda tu suka sangat menumpang mana-mana kereta ataupun motor yang lalu dekat kawasan tu. Jadi makcik ni bagi pesan dekat diorang lah supaya relax je kan kalau lalu dekat kawasan tu. Jadi disebabkan oleh seorang tu bawa motosikal kan, so dia ni akan bertolak dululah. Lagipun kawan dia tu memang bawa motor laju. Jadi memang bila kereta ni follow motor tu kan, memang tak sempat lah sebab motor ni memang dah laju sangat, dah ke depan dah. Lepas tu kereta si Bob ni dia duduk tengah. Kan tadi ada 5 kereta kan, jadi kereta Bob ni duduk yang nombor ketiga. Lepas tu kan masa tu dah lewat malam sangat kan, jadi mostly kawan diorang semua yang lain-lain ni kebanyakannya dah tidur. Lepas tu Bob ni perasan lah dekat satu kawasan tu, dia tak tahu kawasan mana, tapi dekat area Tanjung Piai tu jugalah. Bila diorang ni konvoi 5 tu kan, 5 kereta tu, ada beberapa kereta daripada arah depan ni bagi high beam tau dekat kereta diorang ni. Lepas tu masa tu Bob ni kan dia tengah memandu, dia terus terdiam lah macam ni ke yang dimaksudkan oleh makcik tu tadi? Kawasan ni ke yang keras tu kan? Ke ada benda yang tengah menumpang mana-mana antara 5 kereta dia orang tu? Tapi bila dia tengok pada kawan-kawan dia 4 orang lagi dekat dalam kereta tu tengah syok tidur kan. So Bob ni dia pun macam buat chill je lah, buat tak tahu. Tak apalah kot, insyaAllah tak ada apalah. So mereka pun teruskan perjalanan, dan Alhamdulillah dalam pukul 1-2 pagi macam tu barulah mereka ni semua sampailah dekat universiti diorang tu. Kemudian bila sampai sahaja mereka ke bilik masing-masing, anak kepada makcik tadi, kawan diorang yang ajak pergi rumah Tanjung Piai tu kan, makcik tu call lah kan anak dia, nak tanyalah selamat sampai ke tak. Biasalah kan mak-mak memang macam tu pun, bila kalau kita pergi universiti mesti akan call tanya dah sampai ke belum, macam tu kan. Jadi mak dia ni call lah anak dia tu, dah sampai, selamat sampai ke belum. Lepas tu anak dia cakap lah, Alhamdulillah mak, dah selamat sampai semua dah. Lepas tu makcik tu pun buka lah cerita. Makcik tu kata Alhamdulillah lah kalau dah selamat sampai, sebab sebenarnya makcik ni dah nampak ada benda tau follow diorang ni masa diorang on the way nak balik. Kan bila ramai-ramai bertolak masuk dalam kereta semua, makcik tu perasan ada sesuatu yang tengah follow kereta diorang ni. That's why lah dia tanya selamat sampai ke tak, sebab dia dah nampak benda tu awal-awal kan. Rupanya kejadian seram yang menimpa diorang ni berlaku sikit-sikit. Hampir dekat semua orang yang pergi barbecue pada malam tu terkena sebenarnya. Kejadian seram bermula dengan geng budak perempuan. Tadi kan ada 5 orang budak perempuan yang follow diorang kan. Budak perempuan yang kena dulu, yang mana ada seorang ni dia pergi toilet. Lepas tu dia balik, bila dia tengok dekat betis dia penuh dengan kesan cakar, lebam-lebam. Lepas tu macam ada kesan merah-merah macam tu tau. Lepas tu bila dia pergi bilik dia kan, dia pun selak, dia tengoklah balik, kenapa kesan tu semua macam kesan gigitan tau. Jadi diorang dah mula rasa seram lah. Lepas tu bila dah masing-masing ni 5 orang tu dah mula rasa tak sedap hati, diorang ni pun decide untuk tidur bersama-sama dalam satu bilik tu. 5 orang tu tidur bersama. Lepas tu kan masa diorang nak tidur tu, sekali ada macam orang tengah main switch lampu tau. Dia on, dia off, dia on, dia off. Diorang ni mula-mula macam cuba nak abaikan lagi, tapi ada sekali tu masa lampu tu tengah on off tu kan, sekali mereka berlima ni nampak ada satu makhluk besar yang duduk dekat loker. Terus ada orang ni berlima menjerit, lepas tu keluar daripada bilik diorang tu, lepas tu pergi dekat kereta, and then masing-masing pergi dekat McD. Jadi diorang pergi lepak dekat McD tu sebabnya diorang takut nak masuk dekat bilik tu, sebab diorang dah nampak kan ada satu makhluk yang berdiri dekat loker tu. Macam geng budak laki pula, cara diorang kena kacau macam ni. Masa tu budak laki kan biasalah bila dah balik, diorang mandi, solat semua, masing-masing ni masih lagi tak nak tidur. Walaupun dah pukul 2-3 pagi macam tu, masih lagi aktif. Diorang nak main game lah apa semua kan. Lepas tu masa tu diorang ni ramai-ramai duk main game semua kan. Sekali diorang nampak dekat luar tingkap tu ada seorang daripada kawan diorang ni
tengah duk mengendap. Macam duk tengok-tengok macam tu kan daripada luar tingkap. Jadi diorang ni pun tegur lah. Weh, asal kau dekat luar tingkap tu? Masuklah dekat dalam. Lepas tu kawan diorang dekat luar tu pun reply. Dia cakap macam ni. Aku boleh masuk ke? Hihi. Lepas tu suara dia tu macam garau tau, bukan suara kawan dia. Jadi diorang semua macam pelik. Kenapa pula suara dia ni macam pelik kan? Lepas tu, tak lama lepas tu, kawan diorang yang diorang nampak dekat luar, yang duk mengendap tu tadi, masuk semula ke bilik, tengah duk buat Maggi. Jadi diorang pun cakap lah, tadi kenapa kau pergi duk mengendap dekat luar tu kan? Kawan dia pun cakap, aku pergi buat Maggi tadi, aku tak ada pun dekat luar tu. Lepas tu diorang ni pun mulalah rasa takut. Sebab benda yang diorang nampak dekat luar tu tadi bukanlah kawan diorang ni. Sebab dia tu kan tengah pergi buat Maggi semua kan. Jadi disebabkan oleh takut juga, diorang semua ni pun tidurlah ramai-ramai dalam bilik kawan diorang pula. Maksudnya budak perempuan lari pergi McD, budak lelaki tidur ramai-ramai dalam bilik kawan yang lain pula. Okay, tadi kisah budak perempuan dengan kisah geng-geng yang lain kan. Sekarang berlaku benda seram dekat Bob pula. Yang mana Bob kata masa tu dia dah tidur dengan Lena. Tiba-tiba dia dapat satu mimpi yang pelik. Yang mana dalam mimpi tu ada seorang pakcik ni yang tengah berubat. Kata pakcik tu dalam badan Bob ni ada sesuatu. Jadi pakcik tu nak mengeluarkan benda tu lah yang cuba untuk merasuk Bob semua ni. Jadi pakcik tu pun berubat. Lepas tu pakcik ni pun pergi tumbuk tau perut si Bob ni. Lepas tu Bob ni bila lepas kena tumbuk, dekat luar, realitinya Bob ni sampai jatuh ke bawah tau. Jatuh katil. Disebabkan oleh tumbukan pakcik tu punyalah kuat kan. Lepas tu Bob ni macam pelik lah. Aku mimpi je. Tapi kenapa bila pakcik tu tumbuk, memang dekat luar pun dia dapat rasa sakit sangat-sangat. Lepas tu bila dia selak baju kan, dia tengok perut dia tu memang betul-betul lebam. Macam ada kesan orang tumbuk macam tu. Jadi Bob ni macam pelik. Kenapa pula tadi aku mimpi je. Kenapa macam betul benda tu sampaikan lebam kan badan dia. So keesokannya Bob ni pun ceritalah dekat kawan-kawan dia ni kan. Perut dia sampai lebam. Dia siap tunjuklah dekat kawan kan, lepas dapat mimpi pelik tu. Lepas tu budak-budak laki dekat dalam kawasan kolej diorang tu pun cakap lah dekat Bob ni, alah bukan kau seorang je yang kena semalam, kita orang pun kena juga. Kita orang kena ramai-ramai. Nampak member dia duduk kat luar, duduk mengendap, lepas tu suara garau tu kan. Lepas tu bila buka cerita apa semua, yang budak perempuan pun cerita jugalah yang diorang terpaksa pergi lari dekat McD apa semua tu. Jadi lepas daripada tu, mereka semua ni pun bila malam je diorang akan buatlah bacaan ke kan, baca ayat-ayat sikit, buat baca Yasin ke, buka surah tertentu ke before tidur. Lepas tu tidur pun tak adalah macam tidur sorang-sorang, sebab masih lagi dalam orang kata ketakutan kan. Lepas tu dia kata alhamdulillah lah, benda tu lama kelamaan dah okey. Maksudnya memang benda tu sebenarnya follow diorang daripada Tanjung Piai lagi lah. Jadi, pernah tak korang dekat sini dapat pengalaman yang sama seperti si Bob ni, yang mana bukan seorang je yang kena gangguan, tapi ada ramai lagi, hampir 20 orang yang kena gangguan daripada makhluk tu? Apa pun, seperti biasalah, kalau ada cerita macam tu, kongsilah pengalaman korang di komen di bawah, atau korang boleh juga hantar email dekat Pika di pikastory101@gmail.com, ataupun kalau korang ada Instagram, bolehlah juga DM Pika kisah seram korang tu dekat Instagram Pika Storyteller. Alright, so apapun itu sahajalah video Pika untuk kali ini. Kita jumpa lagi in my next video, so see you soon. Bye.